keampunan dan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang beribadah dengan penuh khusyuk. Jadi kalau yang tak beribadah dengan terlalu khusyuk, tak berapa dapat kerahmatan. Kita juga perlu beribadah dengan ikhlas dan mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda bersabda, barang siapa mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar kerana imannya kepada Allah dan kerana mengharapkan keredaannya, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua diberi peluang untuk merasai kelazatan dan kehebatan Al-Qadar, insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah sekalian, melalui amalan berpuasa, ianya terangkum kepada pelbagai hikmah dan manfaat besar terhadap kesihatan manusia, kesihatan kita semua. Ramai pakar dan para ilmuwan dalam bidang perubatan mengakui manfaat daripada berpuasa kepada kesihatan manusia. Di samping itu juga, sukan dan juga riadah memang ada sebenarnya dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan para bapa untuk mengajar anak-anak mereka supaya berenang, memanah dan juga menunggang kuda. Artinya setelah selesai bersukan, gunakan badan yang sihat untuk kita mendirikan ibadah, menolong orang ramai, melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dalam bersukan atau beriadah, jangan pula kita sampai tertinggal solat fardu. Sembahyang fardu lebih utama daripada bersukan. Dalam sibuk-sibuk kita bersukan, kita juga perlu belajar fardu ain. Selain ibadah khusus seperti solat, menunaikan haji, membaca Al-Quran dan lain-lain, sukan adalah ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah umum. Maka sebenarnya tiada apa-apa salah pada aktiviti sukan. Yang menentu sukan itu sama ada dibolehkan atau tidak ialah bagaimana sukan itu dianjurkan atau dimainkan oleh pemain. Untuk makluman semua, pada tahun 1994, sekumpulan pakar sains kesihatan ada membentangkan hasil kajian di Kongres Antarabangsa mengenai kesihatan dan Ramadan di Casablanca, Maghribi. Sebanyak 50 kertas kerja telah dibentangkan dan semuanya bersetuju bahawa puasa dalam bulan Ramadan dan amalan puasa tidak sesekali memudaratkan. Dan apa yang lebih menakjubkan, pakar kesihatan dunia memperakui amalan berpuasa Ramadan mampu mencegah dan menyembuhkan pelbagai penyakit. Dan seorang pengkaji daripada Jordan University Hospital di Amman, Jordan, Dr. Soliman, membuat penyelidikan bulan puasa dalam bulan Ramadan daripada aspek kesihatan dan melakukan uji kaji terhadap seramai 42 orang lelaki dan 26 orang wanita Islam yang sedang berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan hasil kajiannya mendapati puasa memberi kesan yang positif terhadap metabolisme tubuh badan dan menjadi pencegah kepada serangan pelbagai penyakit, khususnya gejala lebihan gula dan lemak. Selaku kelompok dalam bidang sukan dan riadah, sudah pasti fakta ini dapat menjadi perangsang agar kita semua tidak ragu-ragu terhadap kelebihan berpuasa. Malah ada rakan-rakan kita daripada kalangan non-Muslim juga turut menjadikan amalan puasa Ramadan sebagai terapi kesihatan. Saudara-saudari sekalian, antara elemen utama media adalah lisan dan penulisan. Mengawal lisan bukanlah semudah yang disangka. Ditambah pula dengan dalam dunia yang serba moden hari ini, lisan tidak hanya pada tutur bicara, namun ia juga pada tulisan yang terhasil menerusi tari gerak jari jemari.
Komponen media, terutama media sosial, dilihat sebagai medium dan tumpuan manusia sejagat. Penggunaan media sosial telah menguasai pelbagai aspek kehidupan, termasuklah menyampaikan berita dan maklumat. Di Malaysia seperti di negara-negara lain juga, kesan pandemik COVID-19 telah membawa amalan baru secara dalam talian dalam kehidupan dan aktiviti masyarakat. Apabila Malaysia merekodkan 28 juta orang pengguna media sosial atau 86% daripada penduduk negara ini. Namun jumlah yang sedemikian banyaknya ini sangat terdedah dengan pelbagai perkongsian maklumat, sama ada maklumat yang sahih dan maklumat yang tidak sahih. Malahan dipenuhi dengan fitnah dan eksploitasi. Oleh sebab itu, dalam mengawal lisan dan juga tulisan, ianya diikat dengan pasak keimanan. Walaupun dilihat remeh, namun panduan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan permulaan pasak keimanan bagi mengawal lisan sama ada bercakap baik atau diam daripada bercakap perkara yang tidak elok serta sia-sia. Hadis sahih daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam daripada perkara sia-sia dan tidak elok. Konsep tabayun atau menyelidik terlebih dahulu perlu digunakan, terutama ketika gejala forward semakin berleluasa pada hari ini. Masyarakat mengamalkan gejala forward maklumat tanpa membaca, memahami dan menyelidik hingga menimbulkan salah faham serta fitnah. Setiap maklumat diperoleh perlu dibaca, difahami dan diselidik kesahihannya sebelum disampaikan supaya menjadi ilmu bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Jadikanlah media sebagai ejen kebaikan dan kebenaran. Seterusnya berkongsi maklumat yang memberi manfaat hebat kepada orang lain. Sekaligus platform berkongsi pandangan dan berinteraksi tanpa sempadan. Ingatlah bahawa segala perkongsian dan tulisan kita akan dipersoalkan di akhirat kelak. Justru saudara dan saudari sekalian, apa yang ditulis, dikongsi dan tular perlu selari dengan adab dan akhlak yang ditekankan oleh Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi hadir dalam majlis berbuka puasa bersama dengan saya pada hari ini. Dan ini adalah kenangan terindah bagi saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini di dalam perbualan ataupun perbincangan santai kita sebentar tadi, saya telah mendapat banyak ilmu dan insya-Allah ianya menjadi dorongan kepada saya untuk sentiasa berhubungan, berkomunikasi dengan rakan-rakan media untuk kita berkongsi pengalaman, usaha yang sedang dibuat, dan insya-Allah dengan hubungan yang baik di antara kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bagi memajukan negara kita, terutama sekali dalam bidang sukan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf jika ada apa-apa kekurangan di dalam majlis kita ini. InsyaAllah saya harap di dalam kerajaan yang lain-lain seperti di Hari Raya Aidilfitri dapat kita berjumpa lagi di dalam acara bersantai seperti ini, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi. Viralkanlah usaha yang saya buat hari ini apabila saya menyampaikan tazkirah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jangan ingat saya pandai berkawan dengan hati saja. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan di atas ucapan dan juga tazkirah